Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri, saya Puteri Intan Nuraisyah selaku moderator pada e-forum kali ini. Seterusnya, panel-panel yang dihormati, seperti yang dimaklumkan, topik yang akan dibincangkan pada e-forum petang ini adalah komunikasi kesihatan berkenaan COVID-19. Bagi memulakan perbincangan, izinkan saya untuk memberikan sedikit pencerahan tentang komunikasi kesihatan. Antaranya ialah mengenal pasti kaedah yang dapat digunakan dalam memastikan keberkesanan untuk berkongsi dan menyampaikan maklumat dapat dilakukan dengan baik demi menjaga kesejahteraan rakyat. Di samping itu, menitik beratkan kepentingan bagi mendapatkan maklumat yang sahih dari sumber yang betul untuk mengurangkan risiko masalah komunikasi, terutama di sosial media yang menyebabkan terjadinya banyak spekulasi hingga menyebabkan terancam kesejahteraan kesihatan secara intelektual dan jasmani. Okey, seterusnya bagi meneruskan perbincangan dalam e-forum ini, saya menjemput panel pertama, Encik David Anthony untuk menjelaskan tentang apakah media yang efisien untuk mempromosikan komunikasi kesihatan fasa COVID-19 ini. Terima kasih moderator. Kalau semua tahu, untuk promosikan komunikasi kesihatan, the best way ialah media sosial. Media sosial ni memainkan peranan yang amat penting dalam pandemik dalam menerima dengan menghantar mesej kesihatan antara satu sama lain. Lepas tu, perkongsian maklumat telah kini dapati dalam hujung jari kan? Sebab dari 6 hingga 60 dah guna phone dah. Lepas tu untuk nampak penularan video-video pengalaman menjangkiti COVID-19, lepas tu mengeluarkan emosi atas kehilangan ahli keluarga, lepas tu perkongsian video-video dan gambar-gambar frontliners kan. So rasanya media sosial ni satu kaedah yang baik dan efisien untuk promosikan komunikasi kesihatan. Lagipun perkongsian maklumat dalam media sosial ni dapat juga membantu dan bagi kesedaraan kepada orang yang cuai. Tambahan pula, kerajaan telah mengumumkan atau melancarkan aplikasi MySejahtera untuk rakyat untuk sebarkan maklumat yang sahih. So, melalui aplikasi ini kita boleh dapat maklumat yang terkini dan betul. Yang lagi satu cara yang boleh dapat mempromosikan komunikasi kesihatan ialah pesanan khidmat awam, iaitu public announcement video ataupun public service announcement. Rasanya itu je daripada saya. Terima kasih moderator. Seterusnya, saya menjemput panel kedua, Encik Muhammad Hazim untuk memberikan pencerahan tentang apakah isu yang dihadapi dalam kajian komunikasi kesihatan yang dilaksanakan. Okey, terima kasih pada moderator kami pada e-forum ini, Puteri Intan. Sebelum saya melanjutkan isu yang telah dibagikan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hazim bin Imran, saya sebagai panel kedua. So, isu yang boleh dikaitkan dalam komunikasi kesihatan ini adalah seringkali masyarakat zaman sekarang diindahkan. Ini kerana perkara yang mudah diambil, kira macam perkara yang mudah tapi tidak perlu dititik beratkan. Malahan, isu yang paling serik yang orang pada zaman sekarang ini selalu mengindahkan adalah di mana status kesihatan masing-masing. Sebagai contoh, isu yang terjadi adalah semenjak bencana ataupun pandemik yang melanda COVID-19 pada tahun 2019. Ianya adalah salah satu benda ataupun kejadian yang amat perlu dititik beratkan kerana memberi impak yang besar terhadap seluruh dunia, bukan sahaja di Malaysia, malah seluruh dunia. Dan perkara ini perlu disampaikan dengan cara yang benar, dengan maklumat informasi yang benar dalam satu mesej sama ada penerima ataupun penghantar mesej tersebut. Selain isu tersebut, cara yang boleh dikaitkan adalah seperti media sosial adalah salah satu platform yang mudah untuk kita ataupun mana-mana pihak yang bertanggungjawab untuk menyebarkan maklumat sama ada sahih ataupun tidak. Sekian saja itu daripada saya. Terima kasih Puteri Intan. Baik, terima kasih Encik Muhammad Azim. Saya teruskan kembali kepada panel pertama kami iaitu Encik David Anthony untuk memberikan penjelasan tentang pandemik COVID-19 ini telah menjejaskan komunikasi kesihatan dari pelbagai sudut. Jadi apakah impak lain yang terjadi kepada kesihatan mental individu berkenaan?
Terima kasih pada moderator. Okey, bila kita cakap pasal komunikasi kesihatan ni, bagi saya praktis komunikasi ni amat penting untuk menangangi masalah kesihatan mental. First of all. Lepas tu amalan komunikasi secara bersemuka atau melalui media komunikasi ini untuk menyebarkan dan menyampaikan maklumat secara berkesan bagi tujuan mengubah cara seseorang individu tu untuk berfikir serta mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain. Bagi saya, ketiadaan komunikasi dua hala, individu tu akan menghadapi kesan buruk terhadap psikoemosi. Psikoemosi dia dengan dia jadi seorang yang lebih agresif. Walaupun segelintir individu biasakan diri dalam norma baru ni, tetapi ia akan munculkan beberapa masalah perselisih faham antara pasangan atau perhubungan lain macam family, ibu bapa, adik-beradik semua tu kan. So rasanya ini adalah poin-poin yang involvekan kesihatan mental ni. Thank you moderator. Itu je daripada saya. Okey, baik. Terima kasih Encik David Anthony. Okey, seterusnya saya jemput kembali panel kedua Encik Muhammad Hazim untuk memberikan contoh masalah isu yang terjadi dalam komunikasi kesihatan terkini. Okey, terima kasih Puteri Intan moderator pada e-forum tajuk tentang komunikasi kesihatan ini. So, isu dan masalah yang saya boleh berikan sebagai contoh yang terjadi di Malaysia ini adalah salah satunya sikap yang mahu jadi orang pertama adalah salah satu punca sebaran berita palsu itu tersebar. Ianya kerana masyarakat pada zaman sekarang ini mudah dengan mengaplikasikan platform media sosial. Ia menjadi salah satu orang, kira macam orang menjadi orang pertama yang menyebarkan berita palsu ataupun berita sensasi tanpa peduli untuk menyemak ataupun mengenal pasti maklumat itu sahih ataupun benar. Selain itu, keberkesanan daripada kementerian ataupun kerajaan itu sendiri dengan inisiatif untuk meningkatkan komunikasi kesihatan dengan melalui MySejahtera ataupun media rasmi dengan menyampaikan maklumat yang benar dan sahih. So, benda ni adalah perlu kita titik beratkan kerana isu yang sering dikaitkan dalam komunikasi kesihatan ini adalah terjadi apabila pihak yang tidak bertanggungjawab menyampaikan maklumat yang benar dan memutarbalikkan balik maklumat itu dengan cara yang salah. So, bermaksud dia memutarkan maklumat yang benar dan memberikan maklumat yang palsu kepada orang ramai. Selain itu, kita seringkali diberikan informasi mana vaksin adalah salah satu macam alternatif ataupun ubatan yang boleh digunakan untuk melawan ataupun kira macam melawan untuk counter balik dia punya COVID-19 tu, penyakit COVID-19 tu. So dengan perkongsian maklumat vaksin ni, salah satunya kerana vaksin ni adalah maklumat yang pertama, dia masih terbaru lagi. So dengan perkongsian maklumat vaksin dengan cara yang salah, masyarakat mungkin akan disalah anggap tentang vaksin ni. Ada yang mengatakan vaksin itu tak selamat, ada yang katakan tanpa vaksin pun kita boleh menerangi COVID-19 ini. Dengan cara-cara penyebaran yang salah, maklumat yang salah tu, ianya menyebabkan semua aspek dan masyarakat itu sendiri tidak menjaga ketenteraman dan kesejahteraan. So itu saja daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Encik Muhammad Hazim. Akhir sekali saya menjemput panel ketiga iaitu Puan Sadatul Amira untuk memberikan pencerahan tentang kerajaan telah menggunakan komunikasi visual untuk menghebahkan maklumat penting. Okey, jadi bagaimana kaedah ini membantu menyumbang terhadap pengawalan pandemik ini? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih moderator Cik Puteri Intan serta pada panel sekalian. Okay, di sini saya akan sedikit pencerahan berkenaan dengan isu yang kita pilih tadi. So sekarang ni kerajaan telah menggunakan komunikasi visual untuk menghebahkan maklumat penting iaitu melalui media sosial dan menggunakan konsep ICT. Okay, sedikit sebanyak kaedah ini juga dapat menyumbangkan pengawalan pandemik COVID-19 di Malaysia. Okay, menariknya berkaitan dengan situasi ini, komunikasi memainkan peranan penting dalam menzahirkan kesedaran untuk rakyat Malaysia ketika menghadapi krisis COVID-19 lah. Okay, kita sedar untuk anggota masyarakat mempunyai pelbagai latar belakang iaitu pengetahuan menggunakan alat komunikasi, okay, dan mereka mempunyai alat komunikasi baru yang mudah untuk menyebarkan mesej, maklumat dan juga pandangan lah.
So, untuk kerajaan elektronik yang disenaraikan sebagai antara 7 aplikasi perdana perlu dilaksanakan bertujuan meningkatkan produktiviti dan daya saing negara serta kecekapan dan keberkesanan jentera pentadbiran negara, iaitu di Malaysia lah, bagi memanfaatkan teknologi komunikasi dan komputer ICT secara intensif serta komprehensif. Untuk media sosial pula memainkan peranan yang sangat penting lah dalam perkongsian maklumat seperti penerimaan dan pengantar mesej. Salah satu cara pihak kerajaan bagi membuatkan kesedaran kepada masyarakat di Malaysia, pihak kerajaan telah menyediakan video-video yang dipaparkan di televisyen, dan pihak kerajaan juga telah menyiarkan beberapa aktiviti frontliner yang sedang menjalankan tugas lah. Tujuan dia adalah untuk memberi kesedaran dan keseriusan wabak COVID-19 ni terhadap masyarakat. Okay. Aplikasi MySejahtera juga telah diperkenalkan di kalangan masyarakat untuk mengawal maklumat yang sahih dan memberikan informasi-informasi terkini berkenaan dengan COVID-19 yang melanda dunia kini. Pihak kerajaan juga menyediakan pesanan khidmat awam melalui aplikasi pesanan ringkas YouTube KKM iaitu Marhal yang diperkenalkan sejak Januari 2020. Ia sekaligus menggalakkan rakyat Malaysia supaya tidak terjerumus menjadi mangsa infodemik. Sekian sedikit pencerahan yang dapat saya kongsikan di sini. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih diucapkan ke atas pencerahan yang diberikan daripada ketiga-tiga panel sebentar tadi. Okey, baik. Kesimpulan daripada keseluruhannya adalah komunikasi adalah sangat penting dalam memastikan interaksi untuk berkongsi maklumat, idea ataupun menyampaikan sesuatu berkenaan diperlukan terutama pada bidang kesihatan supaya ianya tidak dipandang enteng oleh sesetengah masyarakat. Masyarakat juga perlu menyedari dan memahami setiap kenyataan atau info pemahaman yang ingin disampaikan. Selain itu, pentingnya komunikasi di sini adalah untuk mendapatkan impak positif di kalangan masyarakat supaya tiada golongan yang terkesan daripada segi mental dan juga fizikal. Baik, itu sahaja perkongsian daripada e-forum yang bertajuk Komunikasi Kesihatan COVID-19 pada petang ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kesemua panel yang hadir untuk memberikan pencerahan pada hari ini. Sekian, terima kasih.